kurangnya kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk kita menerima peringatan dalam pada diri kita sendirilah, kan, sama ada kepada yang mendengar ataupun yang memberi, kan. Mudah-mudahan kita ada sesuatu yang boleh memberi peringatan kepada diri kita agar hati kita ni tidak mati daripada menerima nasihat-nasihat ataupun peringatan-peringatan daripada saudara-saudara seagama kita lah, kan. Dan tadi dalam tengah baca buku-buku, kan, buku-buku untuk baca buku lah tadi, kan. Tadi ada itulah terjumpa satu hadis daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana hadis tu yang merupakan peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud akan dileraikan ikatan Islam satu persatu. Maka setiap kali terlerainya ikatan manusia ni dia merujuk kepada umat Islam itu, akan mempertahankan yang seterusnya. Yang pertama sekali adalah hukum perundangan, dan yang akhir sekali adalah solat. Yang mana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan peringatan yang penting kepada kita. Dan apa yang diberikan peringatan oleh Nabi sedang berlaku pada masyarakat di zaman kita, kan, di zaman kita. Tadi sedang baca tadi buku tadi, saya teringat, kan, yang mana tahun depan, tahun 2024, genap jatuhnya Khilafah Uthmaniyah, kan, yang mana kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, kan, pada secara rasminya adalah pada 3 Mac 1924, kan, 1924, kan, 3 Mac 1924, kan. Hari ini penting untuk kita ingat dan juga muhasabah, kan, tentang kejatuhan satu sistem yang memayungi umat Islam, iaitu sistem khilafah, kan, yang mana satu sistem yang memayungi umat Islam di seluruh dunia, kan. Bagaimana pada hari ini kita dapat lihat, kan, bagaimana umat Islam, negara-negara umat Islam berpecah belah, kan. Sebab itu kita tidak pelik, kan, walaupun Palestin itu dikelilingi oleh negara-negara umat Islam, tetapi negara-negara tersebut tidak mampu untuk menjadi penolong ataupun sebagai benteng yang menjadi benteng pertahanan kepada rakyat Palestin yang ditindas teruk. Dan lagi teruk sekali apabila menjadi tali barut yang cuba untuk mengusir rakyat Palestin itu keluar daripada negara mereka sendiri, kan. Sebab tu kita sedih, kan, kalau kita lihat pada hari ini, kan, bila terjadinya peperangan antara Palestin dan pengganas Israel. Pada tahun ini kita dapat lihat, kan, adanya segolongan umat Islam yang secara terang menjadi penyokong kepada kekejaman Israel, kan.
Sehingga kan dia menyalahkan, oh itu adalah salah Hamas, itu adalah salah rakyat Palestin itu sendiri, kan. Sedangkan kita kena sedar tanggungjawab kita sebagai umat Islam adalah untuk mempertahankan tanah-tanah uh, umat Islam, dan itu adalah tanggungjawab, kewajipan kita, dan kita tak boleh lari dan daripada tanah air kita sendiri, kan. Itu Islam, apa yang Islam ajar kepada kita, kan. Tapi pada hari ini kita lihat bagaimana ada umat Islam pada hari ini berani dengan lantang menjadi penyokong kepada kekejaman Israel, kan. Dan ada juga yang jenis malu-malu, kan, malu-malu nak jadi penyokong, kan. Tapi sebenarnya secara hakikatnya mereka juga adalah penyokong, kan, yang acah-acah natural, kan, acah-acah tak memihak, kan. Sedangkan kita kena sedar, kita ni di dunia ni dia ada dua je, kan, antara yang hak dan batil, kan. Sama ada kita ni jadi penyokong kepada kebenaran ataupun kita menjadi penyokong kepada kebatilan. Dan dia tak ada tengah-tengah, tak ada, kan, tak ada. Dan tak ada yang nak acah-acah apa natural, acah-acah tak memihak, tak ada, kan. Kita kena memihak, kan, sama ada kepada kebenaran ataupun kepada kebatilan, kan. Itu kita kena sedar, kan. Sebab tu kalau kita lihat, kan, sejarah kejatuhan sistem khilafah Uthmaniyah, kan, yang mana kejatuhan dia bermula dengan penjajahan pemikiran, dan pemikiran ke atas umat Islam itu sendiri, kan, ke atas umat Islam itu sendiri, kan, yang mana pada permulaan kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah, kan, dia menjajah pemikiran, kan, dia cuba suntik fahaman sekularisme ke atas umat Islam, kan. Sebab itu fenomena seperti ini, kan, membenarkan tentang peringatan Nabi seperti yang hadis yang saya bacakan tadi, kan. Kalau kita lihat bagaimana Nabi sebut dalam hadis tu, Islam akan lerai satu persatu, kan. Bermula dengan apa? Dengan hukum perundangan. Kalau kita lihat pada hari ini, dan apabila kita sebut tentang hukum perundangan Islam, kan, tak, umat Islam seperti tidak bersatu untuk kembalikan sistem tersebut, kan. Ada pelbagai alasan-alasan yang diberikan untuk tidak melaksanakan sistem tersebut, kan. Jadi benda tu kita kena sedar, kan. Dan benda ini Nabi dah sebut lama dah, kan. Nabi dah sebut lama dah, kan. Sama ada kita ambil peringatan ataupun tidak. Dan dalam hadis tersebut juga dia sebut, dan akhir sekali adalah solat, kan. Dan sekali solat juga akan dileraikan ataupun dijauhkan daripada umat Islam. Dan sebab tu kita lihat bagaimana ada tempat-tempat orang Islam tu sendiri, bagaimana umat dia hanya sekadar nama umat Islam, kan, tapi solat pun dah tak dah, kan. Masjid surau dah mula dah tak diimarahkan, kan, dan tidak didirikan solat, kan, sama ada secara individu ataupun berjemaah, kan. Sebab kan benda itu telah terlerai dalam diri dia, yang hanya tinggal adalah nama sebagai umat Islam, tapi dari sudut amalan dia dan sebagainya tidak dipraktikkan, kan. Sebab tu bila jatuhnya sistem khilafah, kan, ada kalangan umat Islam yang pengaruh ataupun menganut fahaman sekular, kan, dia mengaku Islam tapi hanya pada nama, kan, tapi dia cukup prejudis dengan amalan Islam itu sendiri, kan. Sebab apa? Doktrin pemikiran tersebut dah meracuni pemikiran umat Islam, kan. Yang mana dia yang pertamanya dia cakap apa? Ajaran Islam sudah ketinggalan zaman, kan. Maka tidak perlu melaksanakan syariat Islam,
kan. Sebab tu kita sedih kan, kita sedih kan. Contoh kalau ada yang baca berita lah kan, bagaimana apabila kerajaan Kedah kan, Kedah dia menguatkuasakan larangan kedai-kedai judi dan juga cuba untuk mengimplement pemakaian sopan dalam kalangan masyarakat. Ada menteri dan menteri yang mengatakan benda itu boleh menjejaskan sektor pelancongan di negeri Kedah. Kan? Dan kan kita yakin kan apabila kita melaksanakan perintah-perintah Islam, insya-Allah dari sudut rezeki Allah jamin dah. Kan? Sebab tu kita tak pelik kan bila Brunei dilaksanakan sistem perundangan Islam, semakin banyak telaga-telaga minyak dijumpai di Brunei. Kan? Sebab berkat. Kan? Sebab yang kita nak adalah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sebuah negara yang berkat dan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan kita kena sedar yang dekat dunia ni kan, negara Islam adalah negara yang mempunyai sumber asli yang banyak. Dan sebab tu kita tak pelik negara-negara Islam ni kebanyakannya kaya-kaya dari sudut sumber. Dan tapi disebabkan kejahilan dia dalam mengurus, dan sumber-sumber tersebut diurus oleh orang barat. Kan? Benda tu kita kena sedar. Kan? Kemudian bila dia juga doktrin yang merancuni pemikiran umat Islam ni, dia menganggap yang barat merupakan sumber kemajuan dan juga pengaruh. Kan? Sebab tu kalau kita lihat KPI, sesuatu perkara yang kita buat pada hari ini, kebanyakannya dia akan membuat KPI tu seperti di negara-negara barat dah buat macam gitu. Kan? Dia tak pun merujuk kepada Islam kata macam tu. Kan? Tapi dia cuba mengikut yang barat buat macam mana. Jadi dia nak ikut. Kan? Benda tu kita kena kita kena sedar. Dan juga yang ketiganya adalah doktrin pemikiran tersebut buatkan beranggapan urusan dunia dan akhirat itu perlu dipisahkan. Kan? Kita sebagai umat Islam kena sedar yang sama ada urusan dunia dan juga akhirat kita dia berkait. Kan? Berkait berkait antara satu sama lain. Kan? Sebab setiap apa yang kita buat tu ada pertimbangan dosa dan juga pahala. Kan? Dosa dan juga pahala. Kan? Sekiranya kita beranggapan urusan dunia dan akhirat tu tiada kaitan, itulah jadinya keruntuhan moral dalam kalangan umat Islam. Kan? Sebab tu kita lihat kan ada kes kan orang tu dari sudut amalan dia kan pergi masjid rajin kan, dalam pergi masjid tu 5 kali memang full lah dekat masjid berjemaah kan, tapi dari sudut kerja dia itulah dia fikir dia ambil rasuah kan, kan, dia tidak berintegriti kan, kerja tak perform dan sebagainya kan. Sebab apa? Dia rasa apa yang dibuat kerja tu dia tak ada kaitan dosa pahala kan, tak ada kaitan dosa pahala kan. Jadi benda tu kita kena kita kena sedar lah, kita kena sedar bersama-sama kan. Sebab kadang-kadang kita tengok kan kes-kes rasuah dan kat berita-berita kadang yang yang jatuhkan hukuman disebabkan rasuah tu, kadang kita tengok dahi dia hitam berhitam daripada Tok Imam kan. Maksudnya nak tunjuknya dia tu kuatnya sujud kan. Tapi adakah dia tahu yang amalan-amalan
seperti solat dan sebagainya, yang dibuat tu sebenarnya dia bukan sekadar tu saja dikira pahala ataupun dosa, tapi apa yang dia buat, urusan dunia pun ada kiraan dia, kan. Benda tu kita kena maklumlah, kan. Sebab itu antara orang yang bertanggungjawab ke atas kejatuhan khilafah Uthmaniyah, antara, kalau kita pernah dengar nama Mustafa Kamal Atatürk, kan, Mustafa Kamal Atatürk, kan, yang mana dia bertanggungjawab menjatuhkan khilafah, kan. Lalu dia menyeratkan pemikiran umat Islam agar berkiblatkan barat, kan. Yang dia kononnya yang zaman Islam ni dah berakhir dah, kan, zaman Islam dah berakhir, kan. Sebab tu waktu Mustafa Kamal Atatürk menguasai kerajaan Turki, dia buat azan dalam bahasa Turki, kan. Pakaian umat Islam pada waktu tu tidak boleh menutup aurat, kan. Dan tulisan tulisan yang Arab tu telah dirumikan dan sebagainya, kan, sehingga kan umat Islam Turki pada waktu itu jahil akan Islam, kan. Dan sehingga sekarang pun ada rakyat Turki yang masih tidak tahu tentang Islam, kan. Dia tahu dia tu umat Islam, tapi dia tak tahu apa itu Islam, kan. Sebab tu bila jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, kan, adanya agamawan yang menyokong idea sekularisme tu. Antaranya adalah Syekh Ali Abdul Razik, kan. Yang mana Syekh Ali Abdul Razik ni, kan, dia ada buat satu penulisan, kan. Penulisan dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk dia Al-Islam wa Usul Al-Hukm, kan. Yang mana Ali Abdul Razik ni dia mengutarakan dakwaan yang kononnya Islam ni tak memerlukan kuasa bernegara, kan. Tak perlu kuasa bernegara, kan. Dan dia juga dakwa yang Islam ni hanya anutan ritual semata-mata, kan. Hanya sekadar solat, dan berzikir, puasa, kan. Sekadar tu saja, dan pergi haji, kan. Sekadar tu saja, kan. Jadi benda tu difahamnya macam gitu, kan. Maksudnya adanya ulama jahat, kan, yang cuba memesongkan fahaman umat Islam daripada Islam yang sebenar, kan, yang sebenar, kan. Sebab tu Ismail siapa nama Ismail Al-Khailani, dan dalam kitabnya, kan, Fasluddin Al-Daulah, kan, dalam kitab tu dia dedahkan yang rupa-rupanya Ali Abdul Razik ni dia merupakan anak belaan Sir Lord Cromer, kan. Siapa Sir Lord Cromer ni, kan? Dia merupakan seorang pegawai diplomat British ke Mesir, kan. Sebab tu tulisan Ali Abdul Razik, kan, dia dapat tentangan sengit lah oleh para ulama, kan, yang bangkit memerangi pemikiran sekular, dan antaranya Syekh Bakit Muti menulis dalam sagahan yang bertajuk Hakikah Al-Islam wal Usul Al-Hukm, kan. Maka sehingga hari ini, kan, umat Islam menentang idea-idea sekular tu tok. Sekular ni lebih daripada 80 tahun, kan, lebih 80 tahun, kan. Sebab tu kita tak pelik, kan, kenapa pemahaman umat Islam
di Nusantara, kan, lebih baik daripada pemahaman Islam di negara-negara Arab, kan. Walaupun kita tak nafikan di negara-negara Arab lahirnya ulama-ulama yang besar seperti Syekh Yusuf Qardawi dan Syekh Ali Sobuni dan sebagainya, kan. Tapi kita kena sedar yang kejahilan masyarakat di negara Arab juga amat teruk, kan, amat teruk, kan. Dan kita di Nusantara ni lebih baik sikit pemahamannya. Tapi sebab tu kita risau pada hari ini, kan, umat Islam di Nusantara dah mula berani menunjukkan sokongan kepada Israel Zionis, kan, dalam isu Palestin, kan. Sebab pemikiran ideologi-ideologi sesat telah mula menyerap dalam masyarakat Islam pada hari ini, kan, terutamanya di Malaysia, kan. Jadi tu sedikitlah perkongsian daripada malam ni, kan, untuk kita muhasabah balik realiti umat pada hari ini, kan, realiti umat pada hari ini dalam mengamalkan Islam yang syumul, kan. Jadi saya rasa sekadar itu saja kongsian saya pada malam ni. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.